Berikutnya, soalan yang ke-6, saya mempersilakan Tuan Tan Hong Pin yang berhormat Bakri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Bunga cempaka di tepi halaman. Hujan turun membasahi laman. Perancangan rapi untuk pengangkutan. Soalan 6 menanti jawapan. Yang berhormat Menteri. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Tuan Ketua, ahli-ahli yang berhormat. Tuan Ketua, sehingga bulan September 2024, setiap hari dianggarkan sebanyak 89,818 perjalanan ataupun trip dilakukan oleh pelbagai kenderaan yang merentasi sempadan Johor Singapura melalui Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan, Bangunan Sultan Ismail, BSI, dan Kompleks Sultan Abu Bakar. Perincian perjalanan mengikut jenis kenderaan adalah seperti berikut. Untuk motorkar, 31,194, motosikal 53,000, untuk bas 3,531, manakala lori 2,093. Ingin saya nyatakan bahawa jumlah yang saya nyatakan ini adalah jumlah keseluruhan kenderaan meliputi kenderaan yang didaftarkan di Malaysia ataupun di Singapura. Untuk kategori kenderaan daripada Singapura pula, sukacita saya nak nyatakan kepada Yang Berhormat dan ahli dan Dewan Yang Mulia ini, setakat bulan September pertama tahun 2024, sejumlah 4,397,229 kenderaan telah memasuki kedua-dua pintu masuk Johor Singapura, dengan kutipan road charge sebanyak RM87,944,580. Secara puratanya, 16,107 kenderaan memasuki Malaysia dari Singapura setiap hari. Sekian, terima kasih. Bakri. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Syabas saya ucapkan atas komitmen Kementerian Pengangkutan dalam menguatkuasa peraturan VEP demi melindungi hak negara kita. Cuma saya ingin menarik perhatian MOT supaya terus memantau keadaan semasa di lapangan dan membuat penambahbaik, kerana pada tahap awalan memang ada perkara-perkara yang menimbulkan masalah dan kritikan orang ramai. Melihat kepada trend peningkatan hasil kutipan road charge yang begitu memberangsangkan, jelas ekonomi sempadan di Johor akan rancak dan berjaya menarik semakin ramai pengunjung daripada Singapura. Jadi soalan saya, apakah hasil kutipan road charge ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan pengetahuan di Johor? Apakah wajarnya kerajaan meletakkan RC ini di bawah satu tabung amanah pengangkutan awam dan wang tersebut digunakan untuk menambah bas awam bukan saja di Johor Bahru, malah di Pontian, Batu Pahat dan Muar sudah tentu. Dan daerah lain yang sekarang ni masih berkurangan dari segi pengangkutan awam. Mungkin juga boleh digunakan untuk menyokong operasi RTS Johor Bahru Singapura. Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Untuk makluman Yang Berhormat Bakri, jumlah kutipan road charge untuk tahun 2023 sepanjang tahun ialah RM91,37,040. Untuk tiga suku pertama, tahun ini sudah mencecah hampir 87 juta seperti yang saya katakan tadi. Ini bermaksud bahawa tahun ini kita memang akan melihat satu peningkatan jumlah kenderaan daripada Singapura yang memasuki Johor, dan sudah tentu jumlah kutipan road charge juga akan meningkat melebihi daripada 100 juta anggaran saya pada tahun ini. Daripada kutipan road charge ini, sekarang ini seperti yang kita tahu bahawa keseluruhan hasil kerajaan dimasukkan dalam akaun hasil disatukan. Namun begitu, daripada jumlah ini, setiap RM20 yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan, RM5 itu dikembalikan kepada Kerajaan Negeri Johor. Saya mengambil cadangan Yang Berhormat dengan positif bahawa kita akan cuba meyakinkan dan juga berunding dengan pihak Kementerian Kewangan supaya kutipan road charge ini disalurkan semula untuk tujuan pengangkutan awam. Dan memang betul bahawa apabila
RTS siap kelak, kita memerlukan lebih banyak rangkaian bas di kawasan Johor Bahru dan sudah tentu memerlukan peruntukan tambahan dan mungkin salah satu caranya ialah kita dapat berunding dengan Kementerian Kewangan supaya apa yang dikutip melalui recharge ini disalurkan kembali kepada pengangkutan awam di Johor Bahru khususnya. Terima kasih. Jorantut. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Respons daripada Menteri tadi menunjukkan bahawasanya banyak kemasukan kenderaan daripada Singapura ke dalam negara kita. Jadi di antara persoalannya ialah pertama, bagaimana kerajaan menggunakan keuntungan yang kita dapat daripada kutipan road charge ini untuk menguruskan kesesakan yang berlaku khususnya pada waktu puncak. Yang keduanya sedikit spin off tentang berkenaan dengan permit kemasukan kenderaan asing VEP yang baru-baru ini dinyatakan oleh Menteri Yang Berhormat Menteri tentang sedikit pelonggaran syarat. Jadi persoalannya bagaimana pihak MOT dapat memastikan yang kita dapat mengambil tunggakan saman sebanyak 35,000 yang boleh mencecah kutipan 3.5 juta dan kemudiannya bagaimana penentuan kadar charge VEP ke atas kenderaan asing yang memasuki Malaysia, apakah sama kriterianya dengan keadaan kenderaan kita yang masuk ke dalam Singapura? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut. Berkenaan dengan VEP yang pertamanya, saya nak nyatakan dengan jelas bahawa bukannya kelonggaran syarat. Cuma dari segi pendekatan penguatkuasaan kita mengambil beberapa strategi untuk supaya penguatkuasaan itu secara berfasah. Untuk fasa pertama ini yang telah bermula pada 1 Oktober, apa yang kita gunakan pendekatan ialah kita cuba memberikan notis amaran kepada mana-mana kenderaan Singapura yang masih belum memohon untuk VEP. Untuk makluman Yang Berhormat, sebanyak 10,094 kenderaan telah pun diperiksa sejak 1 Oktober sehingga 20 Oktober. Daripada jumlah kenderaan yang kita periksa, kita mendapati hanya 599 kenderaan ataupun lebih kurang 6% sahaja yang masih belum memohon VEP daripada pihak berkuasa kita. Jadi ini menunjukkan satu compliance yang agak tinggi. Dan bagi saya ini telah menunjukkan bahawa apa yang kita laksanakan ini telah pun mencapai objektifnya, iaitu untuk mewajibkan kenderaan-kenderaan Singapura ini untuk mendaftar VEP. Yang keduanya berkenaan dengan road charge. Road charge ini dia reciprocal. Kalau kita charge RM20, pihak Singapura dia charge lebih kurang 6.5 Sing dollar. Jadi dia reciprocal kedua-duanya. Dan bagaimana kita nak menggunakan road charge ini untuk menyelesaikan isu kesesakan, memang seperti yang saya katakan, antaranya yang kita nak bantu ialah untuk menambah lagi banyak bas pengangkutan awam, terutamanya bas berhenti-henti di Johor Bahru. Dan perkara ini memang dalam perhatian kita dan kita sedang berunding dengan pihak Kerajaan Negeri Johor dan juga dengan Kementerian Kewangan supaya boleh menggunakan sebahagian daripada hasil road charge ini untuk menambah kekerapan bas berhenti-henti untuk supaya menggalakkan lebih ramai orang menggunakan bas di antara Johor Bahru ke Singapura. Terima kasih. Dato' Sri Saiful